Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina al-mustafa al-mukhtar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, macam biasa kita zahirkan rasa terima kasih kita dan syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya malam ni dengan kederak dan tenaga yang dipinjamkan oleh Allah, kita dapat olah gunakan kederak tersebut dan tenaga tersebut untuk melakukan taat. Khususnya tadi kita pakat solat maghrib secara berjamaah, yang mana solat berjamaah ni semua kita tahu ada kelebihan yang begitu banyak, sehingga disebut dalam sepotong hadis satu dialog yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril alaihi salam ni duk mai jumpa Nabi. Satu hari Nabi ni tanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, kalaulah Allah Ta'ala bagi peluang untuk pilih sama ada nak jadi malaikat ataupun jadi manusia. Lalu Jibril jawab kepada Nabi SAW, kalau Allah Ta'ala bagi pilihan, nescaya akan kupilih untuk menjadi manusia dengan sebab 7 perkara. Salah satu daripada 7 tu, Jibril kata, menjadi manusia diberikan kelebihan oleh Allah dan anugerah oleh Allah untuk mereka ni boleh menunaikan salat secara berjemaah. Yang mana sembahyang berjemaah ni Jibril kata kelebihan yang cukup dahsyat. Sebab tu kita pernah dengar cerita yang kita petik dalam sebuah buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Mahathir Haji Jol, Pesona Ahli Syurga. Kita cerita dah hari tu cuma sebagai mukaddimah. Sebelum nak baca kitab ni, kita nak imbas kembali kisah tu. Cucu kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Amir bin Abdullah. Amir ni cucu kepada sahabat Nabi. Tok wan dia nama Amru bin As. Amru bin As ni ada anak nama Abdullah, dan Abdullah ni pula ada anak nama Amir. Amir ni dia seorang tok bilal di zaman dia lah. Satu hari dia jatuh sakit. Bila mana dia jatuh sakit, anak menantu semua pakat balik ziarah dia. Bila mana ziarah dia ni pakat duk urut badan dia lah. Sampailah waktu maghrib ni, tengah duk urut badan ni, tiba-tiba dia dengar orang azan. Bila mana tengah orang azan, dia sebut kat anak menantu dia, boleh tak kalau hampa tolong abah? Amir bin Abdullah tanya anak menantu dia, boleh tak kalau hampa tolong abah? Anak menantu kata apa? Nak tolong apa-apa? Amir bin Abdullah kata, aku nak minta tolong hampa, tolong pimpin abah. Abah nak pergi sembahyang berjemaah maghrib di masjid. Mereka kata, abah tak larat, abah rehatlah dulu. Sebelum ni abah duk pergi sentiasa dah, duk azan maghrib apa semua. Ni abah tak larat ni, abah tidak lah.
Lalu Amir bin Abdullah ni minta juga pada anak suruh bawa. Dia kata tak boleh, bah tak larat. Allah Ta'ala pun tahu kita ni larat tak larat. Amir bin Abdullah kata, salah tang mana kalau aku nak menggagahi diriku ni untuk sahut panggilan tokirku, iaitulah Allah Ta'ala. Banyak dah jasa tokirku ni, hampa belajar berjaya boleh kerja hari ni kemas-kemas ni, pasal rezeki hak tokirku bagi. Kalau tokirku tak tolong lah, hampa tak boleh berjaya sampai hari ni. Salah tang mana kalau aku nak gagah nak sahut panggilan dia majikan aku. Amir bin Abdullah dia kuliah akan anak menantu dia. Jadi depa pun tak mau nak berdebat banyak. Abah tengah duk sakit, depa gagah bawa dia pergi masjid. Sampai di masjid dia sembahyang maghrib berjemaah, sempat 1 rakaat. Dia qiyam, tu imam rokok, dia rokok. Tu imam bangkit i'tidal, dia pun bangkit. Tu imam sujud, dia pun sujud. Tu imam bangkit sujud, dia pun bangkit. Tu imam sujud buat kali yang kedua, dia pun sujud kali kedua. Tapi tu imam bangkit daripada sujud kedua, dia tak bangkit duk keras, duk sujud atas tikar sujadah. Allah Ta'ala takdirkan Amir bin Abdullah ni meninggal. Dia duk atas katil tak larat tu, tapi Tuhan takdirkan dia meninggal ni tengah dia duk sembahyang maghrib, solat berjemaah bersama imam. Sayyidina Ali kata, tanda orang bahagia ni salawatul khamsi ma'al imam. Orang yang sembahyang ni sentiasa berjemaah. Dan semua kita tahu tak ada dah kematian yang terindah melainkan kematian orang yang tengah duk buat ibadat dalam bentuk menjalinkan hubungan yang terindah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Amir bin Abdullah dia tahu betapa besarnya. Bahkan Sayyidina Jibril alaihi salam diberi tawaran, kalaulah diberi pilih untuk jadi manusia, kerana malaikat tak disyariatkan seperti mana manusia. Depa kalau kena buat kerja pergi kemat, kalau hak sujud, kalau hak duk jaga rezeki sampai kemat. Dan dah. Sebab tu kalau beri pilihan, akan pilih untuk menjadi manusia. Cuma manusia kalau Allah Ta'ala bagi pilihan, dia akan pilih nak jadi burung. Sebab boleh terbang pergi merata, pergi Langkawi pun tak kena bayar bagi terbang. Semayang pun tak kena main sebab burung. Tu setengah orang lah. Sebab tu ahli neraka Allah Ta'ala rakam dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Alangkah mujurnya kalau dulu Allah Ta'ala buat kita ni jadi tanah. Hari ini kita tak kena bakar. Tapi hari itu atas dunia Allah Ta'ala buat kita jadi orang. Kita pula tak beriman ataupun tak mau buat amal. Lalu Allah Ta'ala bagi ujian dalam bentuk azab. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah seronoknya kalau dulu ni aku ni Allah Ta'ala buat menjadi tanah. Jadi mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala semai benih-benih istiqamah untuk mewujud dan menghidupkan salat berjamaah, khususnya di masjid kita yang tersergam indah ni, Al-Abrar, masjid orang-orang yang baik. Al-Abrar perkataan plural, perkataan jamak, yang memberi makna golongan-golongan ataupun kelompok-kelompok yang baik. Jadi mudah-mudahan kita diberikan title dan gelaran oleh Allah sebagai Al-Abrar, adalah golongan-golongan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita nak sambung kitab kita macam biasa pada muka surat 49. Dalam tajuk bicara haji. Daripada tajuk tu bagi yang ada kitab, bilang 10 baris daripada tajuk tu turun ke bawah. Nak sambung pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Ayat ni setengah orang hafal lah. Duk buat kerja haji, buat kerja umrah. Waktu nak naik atas bukit Marwah, duk berjalan. Dia akan baca
Innas safa wal marwata min sya'airillah. Dia akan baca ayat ni lah. Baik. Jadi apa makna dan apa maksud ayat ni? Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa mengerja sunat kebajikan, dan barang siapa mengerja sunat kebajikan, yakni kebajikan-kebajikan yang sunat. Dia sebut sunat kebajikan, yakni kebajikan-kebajikan yang sunat. Orang mengaji kitab, dia pakai perkataan sunat digandingkan dengan perkataan kebajikan, diistilahkan dengan istilah idhafat sifat kepada mausuf. Ini kita tak faham, tak apa. Cuma saja nak cerita kok-kok biasa dengar, dia ulang balik kisah dulu. Asalnya kebajikan yang sunat, dia tukar habis. Pasal apa tukar? Yang duk belakang pitak depan, yang belakang tak depan, depan pitak belakang. Dia pusing. Pasal apa? Yufidul hasra, memberi makna kata tertentu. Amalan-amalan ni merupakan amalan yang dikasihi Allah. Maksudnya amalan ni amalan besar walaupun sunat. Amalan ni amalan yang disukai Allah. Atau memberi faham kata tertentu, maksud amalan ni amalan terbaik walaupun dia tak wajib. Ayat dia pusing tu memberi makna tertentu. Contoh ayat kita baca Fatihah tu, Imam baca tadi, iyyaka na'budu, akan dikaulah kami sembah. Kalau ikut asalnya na'buduka, kami sembah akan dikau. Perkataan belakang minta depan. Memberi faham kata penyembahan tu khas untuk Allah. Benda lain tak boleh. Sebab tu tukar. Kita kata kat pasangan kita, tapi hak lama-lama dia jarang kata lah. Orang muda dia kata kat pasangan dia, tak ada dah orang yang paling ku sayang, hang lah. Tu ayat tu dia tukar. Sepatutnya ayat biasa, orang yang aku sayang adalah kamu. Tu maksud aku tu. Tu ayat asal. Kemudian dia tukar, tak ada dah orang yang paling ku sayang, ataupun hang lah orang yang paling ku sayang. Dia tak depan perkataan hang tu. Memberi makna apa? Hasar, tentu pada dia seorang, orang lain tak. Tu kalau letak perkataan tu renjak minta depan. Macam iyyaka na'budu, akan dikaulah hai Tuhan kami sembah. Asalnya kami sembah akan dikau. Tapi kalau cakap lagu tu, dia memberi makna Allah Ta'ala pun kita sembah, benda lain pun kita sembah. Macam kita kata kat kawan kita, aku suka kat hang. Bermaksud bukan dia seorang, orang lain pun kita suka. Antara orang yang kita suka dia. Tapi kita kata hang dah orang yang aku suka. Ditukar ayat lagu tu, maknanya orang lain. Kalau sayang pun duduk nombor 3 lah. Dia ni duduk nombor 1. Tertentu pada dia yang suka tu. Ini kaedah dalam tafsir, kaedah dalam bahasa Arab. Taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasra. Mendahulukan benda yang sepatut duduk belakang, tarik pitak depan. Memberi makna kata benda ni penting. Tu. Kita pergi hospital macam tu. Orang duk tunggu lama dah doktor, kita main belakang ni, doktor panggil kita dulu sebab kita ni kecemasan, teruk. Ni. Panggil dia, sepatutnya kena duduk belakang sebab main belakang. Tapi panggil dia dulu. Sebab dia ni aksiden, teruk dah, pendarahan. Orang yang sakit boleh duk tunggu atas kerusi ni, dia panggil lagi. Doktor panggil awal, walaupun Pak Long ni main belakang. Mendahulukan benda belakang, yufidul hasra. Memberi makna tertentu ataupun memberi makna besar maksud dia. Macam tu kat sini, sunat kebajikan, yakni kebajikan yang sunat, nak ba'ta besar amalan-amalan sunat. Tu sebab tu dalam hadis qudsi dalam kitab Riyadhus Salihin. Dalam hadis kitab Riyadhus Salihin, habaq cara orang nak dekat dengan Allah Ta'ala lebih dekat daripada perkataan dengan lidah. Lidah dengan perkataan dekat. Sebab orang nak cakap dengan lidah. Bila gerak lidah, tekan suara, terbit perkataan. Jadi perkataan dengan lidah tu dekat. Tapi ada lagi benda yang lebih dekat daripada tu dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Orang yang sentiasa berdamping diri dengan amalan sunat. Orang ni lebih dekat kepada Allah berbanding dekatnya lidah dengan perkataan. Tu dah abang kata sebab tu dia kalih ayat.
Kalimah tu sepatutnya dia kena kata barang siapa mengerjakan kebajikan yang sunat. Tapi kitab kita dia tak kata lagu tu. Dia kata barang siapa mengerjakan sunat kebajikan. Dia pusing kalimah. Memberi makna amalan-amalan sunat ni adalah amalan-amalan yang menjadi asbab utama untuk dia dekat dengan Tuhan, lebih dekat daripada perkataan dengan lidah. Perkataan dengan lidah ni dekat dah lah, bergerak lidah, tekan suara, keluar lafaz, dekat ya amat dah. Tapi lah hadis qudsi sebut ada lagi yang lebih dekat kita dengan Allah, lebih dekat berbanding dekatnya perkataan dengan lidah. Apa dia? Orang yang sentiasa melazimi amalan sunat. Jadi nak abaknya antara amalan-amalan yang boleh kita ni rapat sungguh dengan Allah Ta'ala ni, orang yang melazimi amalan sunat. Tu melazimi amalan sunat. Lazim ni maksudnya sentiasa, walaupun dia buat tak banyak, buat sentiasa. Yang ni jenis amal sunat fajar. Dia buat sunat fajar tak usah berhenti daripada umur 17 sampai umur 64 tak usah berhenti sunat fajar. Orang ni yang diiktiraf oleh Allah, dia ni orang yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Orang panggil mulazamah. Mulazamah ni sentiasa. Tak banyak, setengah orang lain buat banyak, baguslah kalau boleh istiqamah. Tu dia buat sembahyang sunat fajar tak bisa tinggal, ataupun dia buat sunat duha tak bisa tinggal, ataupun dia buat sunat-sunat apa witir tak bisa tinggal. Sebelum tidur mesti sembahyang witir. Orang ni orang yang mendapat pengiktirafan di antara orang yang jadi teman dia tu ialah Allah Ta'ala. Baik, kita tengok. Nak abang tak pusing kalimah tu je. Tak abang tafsir lagi. Budak abang tak ayat tu dia pergi tukar ayat belakang tak depan. Dan barang siapa mengerjakan sunat kebajikan, yakni kebajikan yang berbentuk sunat, siapa buat tu? Macam mana bentuk kebajikan sunat? Dia main contoh daripada tawaf. Antara amalan sunat tawaf. Antara amalan sunat daripada tawaf. Daripada ni dia menjelaskan makna kebajikan yang sunat. Apa contoh kebajikan yang sunat? Tawaf. Antaranya lah. Dan lainnya, lain daripada tawaf, tak kira lah benda-benda sunat mana pun. Dia rajin buat. Maka bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima syukur bagi amalannya. Siapa-siapa yang rajin buat amal kebajikan sunat ni, Allah Ta'ala ni akan menerima syukur amalan dia. Apa makna? Nak abang kata orang yang rajin buat sunat ni, tanda orang ni berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Tu tanda orang tu berterima kasih sebab dia buat benda yang melebihi daripada hak wajib. Macam orang kerja dengan bajikan dia, bos dia orang bagus, habis kerja pukul 5:45 pun dia balik, duduk siram pokok bunga tak habis lagi dia berjabat. Ni orang ni terima kasih kat majikan dia, dia buat kerja lebih. Jadi nak cerita pada ayat ni malam ni, orang yang melazimi sunat ni, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni adalah orang yang pandai berterima kasih dengan Allah Ta'ala, pandai bersyukur. Kalau buat ngam-ngam hak wajib dia tak pandai terima kasih. Kerja pukul 8, pukul 5 balik, hari-hari 16 tahun nak kerja tu, tak bisa lebih walaupun seminit daripada pukul 5 contohlah. Tu tak bisa lebih 17 tahun lah. Pukul 5 ni kira start kereta lah, start motor. Tu contoh lah, bagi contoh. 4.50 tu barang semua lambat lah. 4.50 contoh. Ataupun balik pukul 4, 3.50 barang dah lambat lah. Tak bisa lebih seminit. Orang ni dia tak menzahirkan perasaan dan juga tindak tanduk dia yang berterima kasih kepada majikan ataupun tuan dia. Jadi ayat ni Allah Ta'ala cerita tanda orang nak terima kasih ataupun nak kenal orang yang sering berterima kasih dengan Allah Ta'ala ni, orang yang rajin buat amalan sunat. Ni tanda orang bersyukur dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba habang atau buat sunat, Allah Ta'ala terima syukur bagi amalannya. Apa kaitan buat sunat terima syukur? Nak habang kata orang yang melazimi amalan sunat,
Allah Ta'ala iktiraf malam ni adalah orang yang berterima kasih kepada Allah. Kita selalu terima kasih pada Allah ni waktu dapat benda lah. Terima kasih. Tu pun dia tak buat dalam bentuk amalan sunat. Dia buat kenduri. Tak boleh kan ustaz? Boleh sangat-sangat lah. Panggil ustaz pergi makan pula. Boleh sangat-sangat lah. Tapi nak abadnya kita ni kadang-kadang kita terima kasih ke Allah Ta'ala ni bila boleh benda. Boleh benda baru kita terima kasih. Kalau tak boleh barang tak terima kasih apa. Padahal barang duk dapat banyak. Kalau nak sebut tuan-tuan betul dengan nikmat makan anak, cucu, cicit, kenderaan, rumah apa semua selesa apa elok. Tu nikmat lah. Tapi roliknya kebanyakan orang nampak nikmat ni benar lah. Benda dia ada nampak seketui. Contoh dapat duit, naik gaji. Naik gaji dia buat kenduri kesyukuran. Betul juga. No, tapi kebanyakan kita nampak waktu boleh benar. Waktu tak boleh benar pun kena syukur. Contoh guna tak boleh benar. Dia naik kereta, aksiden, kereta hancur dengan trailer. Dia sikit pun tak luka. Sepatutnya dia balik dan buat kenduri. Beli kambing 2 ekor. Panggil ke masjid tu, malam esok pergi rumah. Lepas tanya awak apa? Kenduri kesyukuran sikit. Lah, kereta clear lah ke? Clear apa? Hancur lah, tak boleh pakai lah. Lepas tu kenduri syukuran siapa? Syukuran lah pasal tak hancur sekali saya. Jarang orang buat kenduri. Lepas aksiden kereta hancur, balik buat kenduri, sembelih lembu. Jarang. Tapi kesyukuran anak dapat kerja, kita dah aku dah malam ni semua veteran no. Anak-anak menantu kita lah, dia depa lah. Naik pangkat depa buat kenduri. Biryani, kambing, masak kurma apa semua. No, panggil kita alhamdulillah. Benda tu tak salah pun, elok lah. Cuma kebanyakan orang duk faham ni, nak bersyukur ni bila dapat benda. Naik pangkat boleh duit apa semua dulu apa nama pampasan pak tu boleh dalam 85,000. Dia buat kenduri. Tapi kalau tak ada benda dia tak buat kenduri. Contohnya macam aksiden tadi. Dia tak buat kenduri. Buat kenduri guna ustaz. Kenderaan hancur lah. Tu nak habaq atau setengah orang duk faham. Bersyukur ni bila dapat benda. Dia berniaga, dia buat bisnes online. Bulan ni keuntungan bersih 7,500. Dia buat nuri kesyukuran. Bagus lah dia ingat. Bukan duk komplain dia kata jangan duk buat. Bagus lah. Tapi kebanyakan kita duk faham kesyukuran ni waktu dapat benda. Dia kecil mana? Pergi jumpa doktor. Doktor buat keputusan kerak kaki. Belah kiri. Kerak sebelah. Balik-balik dia telefon semua pergi masjid. Kata malam esok main rumah. Awaknya buat kenduri kesyukuran. Orang pakat pi malam esok sembelih kambing 3 ekor. Makan kenduri apa semua tanya kesyukuran apa? Kesyukuran kerak kaki. Depa tak, kerak kaki kesyukuran. Kesyukuran tang mana? Ada tamujuk kerak kaki, kalau doktor tak kerak tengkok. Ada orang buat kenduri kesyukuran kerana terselamat. Seperti mana tadi ni. Setakat Allah ni tak jumpa je lah. Termasuk saya pun tak buat. Kena cerita juga. Termasuk sekali saya pun walaupun saya tak buat. Nak abang kata mentaliti dan cara kita fikir. Bila dapat satu nikmat. Barulah kita bersyukur. Hak benar nampak. Sebab kita nampak benda hak kita dapat tu adalah usaha kita. Macam bisnes online. Anak menantu kita jual kasut. Bisnes online. Hantar pergi merata, post pergi merata. Keuntungan bulan ni tolak pergi tolak main 16,700. Dia pun seronok buat kenduri. Sebab apa? Dia rasa tu hasil dia. Hak selamat aksiden kereta hancur tadi. Hak tu anugerah Tuhan ya. Biasa bukan daripada usaha dia. Anugerah Tuhan tu yang terbesar. Tu nak abang bukan salah tang buat kenduri. Hak dapat rezeki. Hak tu teruskan pun tak apa. Cuma nak abang kata. Ada orang duk faham gitu. Dapat benda pun dia bersyukur. Yang tak nampak benda dia tak bersyukur. Tu baik. Itu iklan masuk balik cerita tadi. Jadi cerita tadi nak abang apa? Orang yang sentiasa melakukan amalan-amalan sunat yang istiqamah, Allah Taala iktiraf orang ni orang yang pandai berterima kasih. Orang yang ada adab dan akhlak dengan Allah Taala.
Dia buat benda-benda sunat. Macam tu guys, saya Dr. Sebelum ni amalan kita. Setiap amalan kita dia ada adab. Orang yang buat amalan, buat adab dalam melakukan amalan, bermakna orang ni berakhlak ketika pada nak buat ibadat. Nak main masjid, dia ada adab-adab dia. Nak tidur, dia ada adab-adab dia. Macam tuan-tuan duk dengar kuliah-kuliah ustaz lain, nak makan, dia ada adab-adab dia. Nak bersembang, dia ada adab-adab dia. Nah, semua disebut dalam kitab-kitab yang bersangkut paut dengan suluk. Apa maksud suluk? Perangai ataupun akhlak yang baik ketika mana nak buat sesuatu amalan yang diperintah oleh Nabi. Tidur tu ibadat. Antara tidur yang disarankan oleh Nabi, tidur awal. Tidur awal. Tu adab nak tidur awal. Sebab tidur lewat ni, doktor pun habaq. Dia akan menjejaskan kesihatan. Sarah-sarah darah dia akan bermasalah kalau duk tidur lewat-lewat malam. Seolah-olah meletakkan racun sedikit demi sedikit untuk merosakkan anggota tubuh. Tu. Jadi antara sunnah ni tidur awal. Nak tidur pula, antara sunnahnya dia mengiring belah kanan, menghadap belah kiblat. Hak ni payah buat. Sebab apa? Sebab paling sedap bila tidur menerak. Bagi orang muda kot. Orang lama dia, saya duk tengok pop-pop menakan saya, jarang tidur menerak ni, orang lama. Bila muda macam kami, dia sedap menerak. Habang pergi sunnah kot mana pun, yang penting menerak kot. Dia sedap menerak. Tidur menerak ni Nabi tak bagi. Tapi hak geng muda tu dia sedap pun, tidur menerak. Orang lama ni mungkin tak kot. Tak tahulah, tak pernah duk tengok depa tidur, duk mengendap, dia pun marah pula. Buat menakan ke apa ke, kat rumah adik-adik saya tak rajin lah duk tengok. Tapi geng-geng muda ni, tera-tera saya ni, dia menerak. Tu padahal tu Nabi tak bagi. Berdosa ke tak? Tapi tak ada akhlak dalam nak melakukan ibadah yang Nabi ajak. Dia tak beradab dalam nak melakukan ibadah yang Nabi ajak. Sebab tu tidur kita, rehat kita, tenaga kita tak barakah. Sebab tidur kita salah dari sudut akhlak. Ni bagi orang muda lah. Orang lama tu tidak tengok. Selalunya dia umpak tidur terlentang kot. No, orang-orang umur 60, 70 dia tidur terlentang. Jarang tidur menerak. Tak tahulah sebab tak tengok, tapi duk tengok, duk jumpa tu pergi rumah orang tetua kampung ni petang-petang tengok dia tidur terlentang. Sebelum asar pergi ziarah, nak pergi hantar barang ke apa ke. Nak pergi hantar surat-surat mesyuarat masjid ke apa ke. Pergi rumah dia tidur terlentang. Orang lama ni, orang muda tidur menerak. Sebab tu orang muda ni rehat dalam tidur dia tak barakah tenaga dia. Tak barakah lu guna. Tenaga dia ada ni tak tolong dia nak buat taat. Tu sebab tu geng muda lah macam kami ni. Kalau ibadat ni dia akan pilih hak kurang. Walaupun semalam dia tidur lama. Semalam dia tidur pukul 11 ni. Bangkit pula 7.30. Dia pada pukul 10.30 tu bangkit sampai subuh bangkit. Mana tidur lama. Tenaga dia aktif tapi tak membantu untuk perbanyakkan ibadat. Sebab apa? Hilangnya barakah. Ibadat ni dia akan pilih hak sikit. Dia tak pilih hak banyak. Saya duk contoh aku tanya soalan pun tanya menghala ke arah kok sikit. Ustaz, ya, nak tanya sikit ni. Ya, tanya apa? Witir ni kalau kita buat satu rakaat boleh tak? Soalan dia. Kalau buat satu rakaat boleh tak? Kita kata witir ni ganjil satu tu kira ganjil. Alhamdulillah lah sebab saya dah buat satu lah sebelum ni. Dia tak tanya paling banyak berapa Ustaz. Hak tu orang lama dia tanya sebab depa tidur ni barakah. Depa ikut adab dia. Orang lama umur 50, 60 tanya Ustaz. Witir ni paling banyak kalau kita nak buat lah berapa? Nak try tengok lah. Tak larat berdiri Pak Lang duduk dia tu. Kalau Pak Lang nak buat 13 13 rakaat, tak banyak nak try tengok malam ni. Tu orang berkat tenaga dia. Kalau tak berkat wai-wai dia tanya. Dia tanya wai-wai lagi, soalan dia tu nampak sangat dah. Soalan dia tu dia menyegan. Witir tu satu boleh tak Ustaz? Duha Ustaz, kalau tak baca surah dia, kita niat duha lah, tapi tak baca surah dia. Okey tak Ustaz? Tu. Tak baca wasyamsi wa duhaha, kalau tukar surah lain tak apa. Ni waladdallin, rakaat tu. Kira duha tak Ustaz?
Dia tahu dah ustaz nak jawab kira niat duha jadi duha, dia tahu dah nak jawab tu yang dia tanya. Kadang depa tanya tu depa nak ambil matan tu, nak ambil jawapan tu untuk selesa dengan jawapan tu. Tu yang tanya. Kita sembahyang tarawih ustaz 20 sembahyang laju, 8 tu sembahyang elok, baca elok, sembahyang elok, doa pun elok. Hak mana paling bagus? Kita kata hak 20, lepas tu sembahyang elok, hak tu paling bagus. Tak antara 20 hak laju dengan 8 hak sembahyang pelan-pelan, hak mana paling bagus? Hak 20 sembahyang elok. Tak, saya tanya hak beza antara dua ni, dua-dua ni. Hak tu memanglah kita tahu dah 20 lagi bagus sembahyang elok. Antara 8 hak sembahyang elok dengan 20 hak laju. Nak bagi jawab kata hak 8 sembahyang elok lah bagus. Saya duk buat hak tu. Depa tu dah lah ni laju yang amat. Tu. Tak ada nak ikut. Kalau hak depa sembahyang di Indonesia 20 rakaat 7 minit. Dia pergi tanya soalan tu, soalan halal ke hak sikit. Ni hilang kebajikan ataupun hilang barakah. Baik, kita sambung yang kita nak baca dalam kitab kita. Jadi kesimpulan pada ayat ni nak abang tahu orang melazimi sunat ni tanda orang berterima kasih. Baik. Macam mana Allah Ta'ala terima syukur bagi amalan orang buat taat ni? Cara Tuhan terima kesyukuran orang yang rajin buat taat ni, dengan diberi balasan pahala atasnya atas amalan. Tu cara Allah Ta'ala terima amalan kesyukuran orang yang melakukan taat. Tu. Cara Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala bagi balasan pahala. Allah Ta'ala terima kasih, terima kesyukuran orang dengan cara Allah Ta'ala balas pahala. Kemudian ayat ni kata terjemahan ataupun huraian, Allah Ta'ala terima kesyukuran bagi amalan orang, lagi amat ketahui dengannya dengan pahala tadi banyak sedikit. Allah Ta'ala tahu pahala yang nak bagi itu, Allah Ta'ala tahu nak bagi banyak mana, sikit ke banyak. Nak abang apa kat kita? Nak abang apa kat kita? Nak abang kata bila mana Allah Ta'ala tahu pahala banyak ke sikit kita dapat, maka kita perlu memperbaiki amalan-amalan kita supaya kita dapat kebajikan daripada Allah tu dengan kebajikan pahala yang banyak. Tu yang Tuhan kita ataupun ayat ni sebut kata syakirun alim. Allah Ta'ala berterima syukur orang yang buat taat. Cara terima syukur tu dengan balas pahala. Lagi pula Allah Ta'ala tahu. Pasal apa kait dengan tahu? Nak habaq kat kita hak mengi tafsir malam ni, nak buat amalan apa pun kita kena belajar bagi betul elok-elok. Pasal kita tak tahu Allah Ta'ala nak bayar banyak mana. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu banyak mana nak bagi pahala. Bila Allah Ta'ala akan tahu pahala sikit banyak, kita nak buat tu kita kena ready bagi elok-elok. Sebab yang tahu pahala sikit banyak ni Allah Ta'ala. Tu. Jadi nak abad kat kita, kalau kita nak buat apa pun, kita kena pastikan perbuatan kita ni menghasilkan keuntungan yang besar. Sebab yang tahu kita rugi untung ni Allah Ta'ala, orang lain tak tahu. Kita kalau buat benda apa pun, kalau orang tahu kita buat tak berjaya, segan tu. Kalau dia tahu kita menega ke apa-apa, bisnes kita menjunam, dia tahu kata hang menega tak ni, cara dia macam ni, tak betul tu yang hang benggerak. Kita malu tak dia duduk sembang kawan lain? Malu. Kita buat ibadat ni rajin dah, pergi pahala sikit, dan yang tahu tu Allah Ta'ala, lebih malu daripada orang yang tahu bisnes kita menjunam ni. Tu sebab tu Allah Ta'ala kait dengan ayat alim di belakang, nak bagi habaq kat kita ni, bagi kita faham setiap amalan yang kita buat yang sunat ni, Allah Ta'ala tahu kita buat tu boleh pahala banyak ke sikit. Kadang-kadang amalan tu teruk dah kita buat, tapi pahala sikit dapat. Yang tahu ni siapa? Allah Ta'ala. Tu. Cuma lah ni tak rasa lagi lah, sebab kita tak berhadapan dengan situasi ketika mana dipertikaikan amalan kita di mahsyar. Tapi kalau kawan kita menega, kita buat apa ke? Rugi. Bukan kata menega, kita menikah kemarin, hari ni cerai dah. Kalau orang tahu, malu. Ni contohlah nak pergi berasa malu. Lepas tu jumpa, lah, ham cerai siapa? Tanya di kedai kopi pula. Awak ham cerai, sehari pun menikah. Diamlah sikit. Malu.
Malu dengan orang. Allah Ta'ala tahu amalan kita yang kita buat ni banyak mana pahala kita dapat. Kalau kurang, kuranglah. Dengan sebab kecuaian kita, dengan sebab kita ni tak ikhlas, dengan sebab kita ni duk berasa kita asalkan depa tak buat, no? Kita sembahyang witir bulan puasa, depa autiru wa majidu, depa bakat balik, kita sembahyang duk berasa depa ni tak ingat langsung Allah Ta'ala, duk kira nak balik makan, no? Pas sembuh hak belen buka puasa, ni kita duk berasa asalkan kat kita, rupa-rupanya siput je pahala kita dapat. Oh malu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut syakirun alim. Allah Ta'ala tahu pahala orang yang bersyukur dalam bentuk buat amalan solat ni. Kalau nikah kemarin, nak lagi dahsyat, nikah pagi tadi sebelum maghrib zat-zat cerai dah. Mereka tahu pula di Masjid Al-Abrar malam ni. Ni nak buat contoh je. Nak bagi kita rasa Tuhan tahu amalan besar yang kita buat ni. Pahala seciput dengan sebab ada masalah kita. Lagi segan. Tu. Buat contoh tadi nak bagi berasa kata malu. Bila Allah Ta'ala tahu kata kita ni gagal mendapat pahala yang sempurna. Jadi abang lagu tu alim tu nak bagi kita buat persiapan. Nak buat amalan apa pun bagi clear, ready. Dengan maklumat, dengan ilmu yang baik supaya jadi kebajikan. Macam kita sembahyang jemaah noh. Saya dah abang banyak kali ya. Dalam kitab Qaulul Tam, orang nak sembahyang berjemaah dapat pahala 27. Dia mesti ikut SOP sembahyang berjemaah. Dia mesti mutaba'atul imam, mengikut imam. Kami duk ikut imam lah Ustaz. Dalam fiqh mutaba'ah ni, ikut imam ni, imam selesai satu penggerakan, lepas dia selesai, baru kita buat. Ni yang panggil ikut. Tu imam nak turun sujud, ni yang si abang dah ulang. Allah. Dia tak sampai sejadah ni. Kita turun dah. Bermakna kita ni muqaranah, menyamai tu imam. Tak dapat 27. Itulah kita Qaulul Tam. Tak dapat 27 sebab kita muqaranah. Dia ada 3. Mutaba'ah, muqaranah, musabaqah. Mutaba'ah ni ikut tu imam. Muqaranah ni menyertai tu imam. Musabaqah ni dia potong tu imam sikit. Ni musabaqah, bukan musabaqah tilawah Quran tu. Ni dalam kitab Qaulul Tam, bab imam dan makmum. Ni nak bab contoh lah. 27 dapat tak? Tak. Sebab dia tak ikut prosedur. Dia kena mutaba'ah, bukan muqaranah. Muqaranah lagu mana? Tu imam nak buat satu amalan tu tak clear lagi, dia pitikam turut dah. Dia muqaranah, dia menyertai tu imam, maka terpotong pahala. Dia tak dapat 27. Mungkin dapat 26, mungkin dapat 25, mungkin dapat 24, mungkin dapat 18, mungkin dapat 15, mungkin dapat 10, mungkin dapat 5, mungkin dapat 1 macam sembahyang seorang. Tu tak dapat 27. Sebab apa ni? Sebab persiapan dia nak melakukan taat tak clear. Tu dalam kitab Qaulul Tam. Banyak kitab-kitab ni dibaca di masjid-masjid kita. Kitab Qaulul Tam ni selalunya disarankan oleh Jabatan Mufti lah, mana-mana pengkuliah-pengkuliah yang bertauliah untuk baca kitab ni sebab dia bersangkut dengan solat berjemaah di masjid-masjid. Kalau kita duduk jauh dengan tu imam, kita nak mutaba'ah lagu nak, kena dengar suara dia. Kalau kita duduk dekat dengan tu imam, nampak dia, jangan ikut suara, ikut perbuatan. Ada setengah tu imam ni sujud di atas jadah dah. Dia duduk Allahu akbar. Tu. Dia duduk dah. Akbar dak lagi. Kita nak ikut hak mana? Kalau nampak perbuatan, kena ikut perbuatan. Tapi kalau duduk jauh, kita tak nampak perkataan dengan perbuatan dia tak sama, kita tumpukan kepada suara dia. Dan kita duduk saf mai Jumaat ni saf yang ke-17 contoh. Mana kita nampak tu imam sujud tak sujud sujud tak sujud tapi dia bar dah. Lepas dia bar tu baru kita turun nak sujud. Ada setengah bar tengah-tengah nak sujud, turun daripada i'tidal Allahu akbar, dia tak sampai jadah Orang tak tahu, habis dia bar, kawan ni turun, maka dia tu dikatakan mutaba'ah. Walaupun kalau ikut hakikatnya dia muqaranah, menyertai tu imam. Sebab tu imam dia tak dapat sejadah lagi. Tak apa, sebab dia jauh. Maka mutaba'ah dia mengikut suara. Kalau dekat dengan tu imam, nampak dengan tu imam, mutaba'ah dia kena mengikut perbuatan imam. Jangan tengok, jangan tunggu suara dah. Jangan tunggu suara.
Dia kena tengok perbuatan. Jadi ni antara contoh lah nak abang. Allah Ta'ala tahu hak kita buat tu sikit ke banyak pahala kita dengan sebab kecuaian diri kita sendiri. Tu baik. Ya, selebihnya tuan-tuan tengoklah kitab fiqah lah. Ustaz tanya fiqah tanya lah. Jangan tanya saya. Saya mengaji tafsir, abang hak saya tahu. Mana hak saya abang saya tahu. Hak saya tak abang tu tak tahu. Saya duduk tanya hak lain memang tak tahu jawab. Kalau tuan-tuan tanya juga, bulan depan memang cuti banyak kali lah. Jangan tanya. Bukan tak bagi tanya. Tak erti nak jawab. Kalau tanya pun tak jawab ke. Saya syorkan tanya ustaz hak alim fiqah. Syekh Aminuddin ke apa mereka ni terlibat dengan fiqah-fiqah tu. Baik sikit lagi nak berhenti. Dan turun pada orang Yahudi. Turun apa? Ayat nak baca ni. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Bahawasanya ayat ni turun, asbabun nuzulnya turun kepada ulama Yahudi yang menyembunyikan kebenaran dalam kitab Quran dan kebenaran dalam kitab Taurat. Mereka tak mau habaq ni pasal apa? Pasal ada keuntungan. Ini bahaya. Siapa pun yang berilmu, lagi Allah Ta'ala tak uji, dia boleh cerita kemas lah. Tapi kalau Allah Ta'ala uji dengan keuntungan dan imbuhan, baru dia tahu dia ni soleh ke tak. Macam saya ni tak diuji boleh habaq lah. Tu yang tak mau nak perendang lemah dengan tajuk ni. Ayat ni nak baca terih. Sebab apa? Sebab saya tak sampai maqam dan level diuji dengan imbuhan. Dengan keuntungan. Tapi ulama Yahudi diuji dengan imbuhan. Bila main Nabi, mereka sembunyikan sifat Nabi, takut bila main Nabi orang berpaling pi kat Nabi. Waktu Nabi tak diutuskan sebagai seorang rasul, mereka sembunyikan sifat Nabi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau Nabi mai, orang haduk cari mereka sebelum ni, mereka akan pusing pi berguru dan pi duk dengar nasihat Nabi, tak dengar kat mereka lah. Sebelum ni ada masalah pun mai kat mereka. Contohlah macam saya duduk di kampung no. Dia nak bagi contoh lah. Contoh saya, orang lain tak mau bagi contoh. Sebelum ni orang mai duk cari saya. Pokok deriah musangking masak, saya rasa buah lu. Ustaz ambil lah buah musangking ni. Dokong ke apa ke. Ni sawit yang saya mula jual ni. Boleh 3 tan. Nak infak kat ustaz sikit. Infak kat saya ke pusat pengajian. Tak, ni hak ustaz punya. Lah kali ada lagi guru kita yang lebih alim pada saya. Orang-orang ramai yang menjadikan saya ni tempat pergantungan akan berpaling pi kat kawan lagi. Hak ni yang saya duk kata kurang asam Pak Long ni. Tu. Contoh saya lah. Biar nampak kita buruk tak apa, duk kata kat orang tak bagus ingat. Tu, biar nampak kita buruk. Duk nampak tak baca dah, orang dak azan dah. Tapi nak abang tu, ni orang panggil intro, nanti kuliah seterusnya baru kita baca. Kita berhenti tadi lah. Jadi bukan nak abang kata saya, kebanyakan orang duk bagi perhatian, tiba-tiba ada orang lain yang lebih baik daripada dia. Lalu orang berpaling ke arah ni, mereka mula sakit hati. Ni, ulama Yahudi, mereka tak mau orang berpaling tadah. Mula-mula apa hal pun cari mereka. Mereka pula ambil kesempatan orang rojok agama kat mereka. Orang yang jahat nak bertaubat, mereka akan suruh isi borang pengampunan. Dinama suququl ghufran. Hak ni mereka ikah sendiri. Bukan ada dalam ajaran mereka. Borang ni nak beli harga aja 750. Contoh. Tu. Dalam kitab fiqh sirah dia tak abak lah jumlah berapa. Tapi habaq dengan bayaran. Ni saya buat contoh. 750 tu satu borang. Kalau hak main nak tobat hari tu 80 orang, kali dengan 750, saya dapat banyak dah hari tu. Lepas tu yang kedua pula kena makan. Makanan nak kata guna ni, makanan tu tepung roti yang dicampur dengan darah Nabi Isa alaihi salam. Campur sungguh ke? Tak campur sungguh. Dia habaq kepada orang-orang yang main duk rujuk nak bertaubat. Dulu pernah buat dosa, ustaz nak bertaubat lagu mana?
Pertama kena ambil borang suququl ghufran, borang pengampunan. Yang keduanya kena jamah roti suci. Roti suci ni kita adun tepung ni campur dengan darah Nabi Isa. Bila siapa yang bercampur darah dengan darah Nabi Isa terselamat, tak akan kena neraka. Pakat beli roti tu pula. Kalau kata roti tu sebiji 500 campur dengan borang 7 roti setengah, duk ada berapa dah tu kalau seorang. Kalau mai hari tu 40 orang, oi kaya saya. Nabi mai, depa pakat pi jumpa Nabi, nak bertaubat lagu na wahai Rasulullah, bertaubatlah kepada Allah. Nak kena bayar berapa? Tak kena bayar taubat. Pakat pi kat depa. Ni hak ni yang tak puas hati, bukan kata ulama Yahudi. Kalau saya bertepuk meja. Ni duk tutup periuk nasi ku ni. Tu. Lah ni tak kata apa lah pasal tak ada keuntungan apa-apa, depa duk bayar kat saya. Wala'iyadzabillah, minta berlindung lah. Duk bayar, duk masuk, tak masuk income saya. Siap. Ni tak diuji tak apalah. Tak diuji apa? Dapat dulu imbuhan, kemudian terhenti dengan sebab menyatakan kebenaran. Ni yang duk sengak ni. Lalu orang ni dilaknat oleh seluruh makhluk. Yang ni kita akan baca dalam pengajian kita akan datang. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ورب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.